tentang wudu. Dan kita telah membicarakan sampai akhirnya berkenaan dengan membasuh kaki. Jadi insya-Allah taala hari ini kita akan meneruskan daripada situ. Kita kembali kepada ayatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamassumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi setelah ayat wudu, Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau sekiranya kamu berada dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu bersuci, yaitu dengan mandi. Jadi kita ada wudu, kita ada mandi. Wudu mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar. Jadi mandi pun berbeza. Mandi kita ada dua rukun yang utama. Pertama sekali adalah niat. Yang kedua adalah meratakan badan kepada semua anggota badan. Dan ini adalah wajib. Jadi apabila kita niat, bila air yang ini sampai kepada badan, sehingga yang ini kita memastikan air sampai kepada semua yang ini bahagian badan. Dan sunnah-sunnahnya pun banyak. Sebelum ini kita mandi, disunatkan kita membasuh kemaluan, selepas itu mengambil wudu, dan selepas itu baru kita mandi. Disunatkan kita mulakan daripada belah kanan, selepas itu baru belah kiri. Wa in kuntum marda, Allah mengatakan kalau sekiranya kamu sakit, aw ala safarin, ataupun kamu safar, yakni luar negeri, aw jaa ahadun minkum minal ra'id, ataupun seseorang daripada kamu keluar daripada ra'id. Ra'id ini kalau dalam bahasa kita panggil tandas. Sebab zaman dahulu perkataan ra'id ini dia adalah bumi yang di bawah. Sebab dulu bila mereka bikin toilet, mereka akan korek korek tanah. Saya rasa di kampung pun dulu sama kan. Ada satu sahabat saya, dia mengatakan rumah dia dulu kat kampung, dia punya toilet, dia macam mereka korek saja tanah gitu, lepas itu letak tandas ke atas, tak ada flushing system. Lepas tu dia letak kayu. Jadi dia bilang kalau letak kayu tak perlu flushing system. Allahualam, saya tak tahu. Jadi ini di Singapura pun sama juga. Jadi pada zaman dahulu mereka akan buat benda yang sama. Yang ni mereka akan korek tanah. Jadi tanah ini dimaksudkan dengan ra'id. Sebab perkataan ra'id ini adalah tanah yang ke bawah. Ra'id. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tandas. Maka ayat ini menerangkan kalau kita pergi ke tandas dan kita buang air kecil ataupun buang air besar, batal wudu. Sebab di sini mengatakan au jaa ahadum minkum minal ra'id, ataupun seorang daripada kamu datang daripada ra'id, iaitu daripada tandas. Maksudnya daripada tandas dia telah buang air kecil ataupun buang air besar. Dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan wudu dan dia nak kena mengambil wudu. Maka diwajibkan dia mengambil wudu. Akan tetapi di sini Allah mengatakan situasi-situasi ini. Pertama sekali, wa in kuntum marda, kalau sekiranya kamu sakit, au ala safar, ataupun kamu musafir, au jaa ahadum minkum minal ra'id, ataupun seorang daripada kamu keluar daripada tandas, au lamastumun nisa, ataupun kamu menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air. Jadi sekarang ini adalah ayat berkenaan dengan tayammum. Jadi Allah mengatakan kalau sekiranya kamu sakit, ataupun kamu musafir, ataupun kamu keluar daripada tandas, ataupun kamu sentuh ini wanita, ini semua perkara yang membatalkan wudu. Sentuh wanita membatalkan wudu, keluar dari tandas membatalkan wudu. Berkenaan dengan tidak mendapati air, sama ada seorang itu sakit, marda, ataupun musafir. Maka apa Allah mengatakan? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka lakukanlah kamu tayammum dengan sa'id yang tayyib. Yang dilakukanlah tayammum dengan sa'id. Sa'id ini adalah apa yang naik daripada bumi. Asal perkataan sa'id
adalah sesuatu yang naik daripada bumi. Jadi apa saja perkara yang naik daripada bumi, daripada debu dan juga daripada tanah, daripada batu, daripada pasir, maka dibolehkan kita menggunakannya sebagai tayamum. Tetapi tidak dibolehkan kita melakukan tayamum atas sesuatu yang bukan asli daripada tanah. Tidak dibolehkan. Jadi bila kita melakukan tayamum dengan sesuatu yang asalnya daripada tanah. Jadi biasa kita melakukan dengan debu dan dia mesti suci sebab Allah mengatakan sa'idan thayyibah. Dia mesti yakni tanah yang suci, debu yang suci. Jadi kalau kita tidak ada air, Allah mengatakan kamu tidak mendapati air, fatayammamu. Dibolehkan kamu melakukan tayamum. Tapi maksudnya di sini tidak dibolehkan kamu melakukan tayamum kalau kamu ada air. Dan tidak dibolehkan kamu melakukan tayamum melainkan kamu mencari air. Setelah mencari, kalau tak ada baru boleh tayamum. Tapi kalau tak cari, tak boleh tayamum. Jadi mencari air ini adalah wajib. Dan ulama kita mereka membahaskan berapa jauh kita nak kena cari air. Kita kalau di padang pasir sebagai misal, kita tidak ada air. Berapa jauh kita nak jalan nak cari air? Bagaimana? Sekarang kita nak mencari air. Maka di sini ulama kita mengatakan diwajibkan kita cari sekurang-kurangnya 150 meter. Dalam lingkungan 150 meter. Jadi kita mesti cari sekitaran 150 meter. Kalau sekiranya ada kemungkinan ada air. Tapi kalau kita yakin confirm tak ada air, tak perlu cari. Tapi kalau sekiranya kita mengatakan kemungkinan tempat ini ada air, sebab kita lihat misalan ada burung turun, kita lihat ada tempat pokok-pokok misalan, ada kemungkinan ada air, maka wajib kita mencarinya. Tetapi kalau sekiranya tak, kita keyakinan kita dah tinggal tempat ini dah lama, tempat ini memang tidak ada air, maka tidak diwajibkan kita mencari air. Jadi 150 meter ini kalau sekiranya kita ada syak, mungkin ini ada air. Tapi apa yang lebih daripada 150 meter hanya diwajibkan kalau sekiranya kita sampai kepada keyakinan. Kalau kita sampai kepada keyakinan, wajib kita pergi. Misalan kalau kita di sebuah tempat, laut 1 kilometer. Kita berada di sebuah padang pasir kan, tapi kita tahu laut, kita pakai binoculars misalan, kita lihat laut 1 kilometer. Adakah diwajibkan kita pergi 1 kilometer untuk mengambil wudu? Itu soalan ni. Jadi macam mana kita nak tahu hadnya? Kalau sekiranya kita sampai kepada keyakinan, maka hadnya sampai 2.2 kilometer. Jadi boleh dalam pelan-pelan. 2.2. Boleh insya-Allah. Melainkan kalau ada orang betul-betul tak boleh, maka dia boleh tayamum. Tapi kalau dia mampu, dia tidak boleh melakukan tayamum. Wajib dia pergi. Tapi kalau sekiranya lebih daripada itu, tak wajib. Kalau kita pakai binoculars, misalnya kita mengatakan ini 5 km, Islam tidak mewajibkan. Kalau apa-apa yang lebih daripada 2.2, 2.3, tidak diwajibkan. Tetapi apa yang kurang diwajibkan. Tapi ini kalau sekiranya kita yakin ada air. Tapi kalau tak yakin, tak wajib kita mencarinya. Jadi ini adalah sikit lebih kurang dia punya apa kita mengatakan jarak yang diwajibkan kita mencari air. Jadi di sini Allah mengatakan sama ada kamu sakit ataupun kamu musafir. Jadi musafir yang dimaksudnya tak ada air, dia cari air. Tapi bagaimana pula dengan orang sakit? Sakit pula berbeza. Ada orang sakit, dia ada air, tapi dia tidak boleh menggunakan air. Adakah dibolehkan dia tayamum? Dibolehkan dia tayamum. Sekarang ini satu orang misalan dia ada bandage dekat tangan dia. Ini soalan banyak jemaah tanya. Saya rasa dekat sini pun ada soalan juga dia. Betul ke tidak? Jadi saya pun nak test juga sebelum saya memberikan jawapannya. Satu orang misalnya dia ada bandage dekat sebelah tangan kanan kiri dia.
Macam mana dia nak mengambil wuduk sekarang? Apa dia kena buat? Kalau dia ada bandage kat sebelah tangan kiri, jadi apa dia kena buat? Kalau sekarang dia nak solat, ya, jadi dia mengambil wuduk seperti biasa. Jadi sekarang pertama sekali dia basuh muka dia, sebab bandage-nya tangan kiri, tapi muka tak ada bandage. Maka diwajibkan dia basuh mukanya dulu, betul ke tidak? Dan dia niat mengambil wuduk yang wajib. Dia basuh yang ini mukanya. Dan dia boleh basuh tangan kanannya tak ada bandage, maka wajib ini dia basuh. Apabila sampai kepada tangan kiri, kita lihat tangan kiri ni adakah kesemua ni bandage ataupun sebahagian. Kalau sebahagian dia kena basuh yang tempat yang tak kena bandage. Tetapi bagi bahagian yang bandage ini, maka dia melakukan tayamum. Jadi tayamum satu tepukan bagi muka, satu tepukan bagi tangan. Jadi dia sapu muka dan dia sapu tangannya. Boleh insya-Allah? Jadi masa dia melakukan tayamum adalah masa dia membasuh anggota. Dan ini kalau dia bandage pada tangan kanannya atau tangan kirinya ataupun tangan kanannya, maka dia hanya boleh tayamum setelah dia membasuh mukanya. Sama ada dia tayamum dulu baru basuh tangan kanannya yang tak ada bandage, ataupun dia basuh dahulu baru tayamum. Akan tetapi masa untuk dia melakukan tayamum adalah selepas dia basuh muka, bukan sebelum. Jadi apabila dia melakukan tayamum satu tepukan bagi muka, satu tepukan bagi tangan, dan juga diwajibkan dia membasahkan ataupun dia sapu di atas bandage itu. Selepas itu apa dia buat? Selepas tayamum dia teruskan wudu. Jadi dia sapu kepala dan dia basuh kaki. Jadi kita mengatakan tayamum dan wudu. Bagi mereka yang ada bandage ataupun yang tidak boleh melakukan wudu dengan sempurna disebabkan sesuatu penghalang, maka diwajibkan dua perkara ke atasnya. Pertama sekali adalah wudu, yang kedua adalah tayamum. Perkara yang kedua yang kita nak membicarakan adalah bagaimana kita nak niat tayamum. Ada mana-mana siapa-siapa jemaah? Kita niat apa? Kita boleh niat ini istibahah. Niat yang dikenali sebagai istibahah. Jadi kita mengatakan nawaitu istibahata fardhis salah. Kalau kita nak melakukan salat yang wajib, kita niat fard. Nawaitu istibahata fardhis salah. Dan masa kita niat adalah masa kita tepuk debu. Boleh insya-Allah? Jadi bila kita melakukan tepukan yang pertama, bila kita tepuk ini debu, kita jatuhkan niat nawaitu istibahata fardhis salah. Baru yang ini kita sapu muka satu kali. Tayamum satu kali. Lepas itu tepukan yang kedua, dan kita sapu tangan yang ini sampai termasuk siku kita. Satu kali tepukan bagi muka, satu kali tepukan bagi tangan. Jadi itu saja. Jadi apabila kita dah habis ini wudu, maka kita pun melakukan salat. Cuma tayamum ini wajib kita melakukannya dalam waktu, bukan luar waktu. Nak kena tunggu azan dulu baru kita melakukan tayamum. Dan satu tayamum bagi satu salat fardu. Kalau kita nak melakukan solat asar, kita nak kena tayamum ini sekali lagi. Tayamum saja. Kalau kita ada wudu. Ada mana jemaah ada apa soalan? Ya. Kalau dua anggota badan, dua tayamum. Jadi bila kita nak basuh kaki, kita nak tayamum lagi sekali untuk kaki. Tapi tiap-tiap kali kita tayamum, satu tepukan bagi muka, satu tepukan bagi tangan. Tidak ada tayamum kat kaki ya. Sapu kaki tidak ada. Sebab saya pernah lihat orang buat. Jadi ya. Ya, orang lain boleh buatkan. Sama juga dengan wudu. Orang lain wudukannya. Ya saya? Ya, dia melakukan niat. Dia melakukan niat. Ya. Kalau jamak dua tayamum. Ya. Ya.
Kalau ia tutup bahagian wudu. Melainkan kalau dia punya casting misalan dekat bahagian lutut. Tapi kaki dia tak ada casting. Kaki yang tepat buku lali, atas ini buku lali ke bawah. Dia boleh basuh, tak ada masalah, dia tak perlu tayamum. Tapi kalau dia punya casting sampai ujung jari, ini kita mengatakan confirm kena tayamum. Ya, dia kena tayamum. Boleh insya-Allah ya? Yes. Dua kali. Ya, 2 kali tayamum. Ya, betul. Sekarang misalan, satu orang misalan dia ada bandage kat tangan dan dia ada bandage kat kaki. Misalan tangan kirinya bandage, kaki kiri bandage. Jadi apabila dia basuh mukanya, dia dah boleh tayamum untuk tangan. Lepas itu dia boleh basuh, ataupun dia basuh dulu baru tayamum, tidak ada masalah. Dia boleh pilih sama ada dia nak tayamum dulu ataupun dia basuh, ataupun basuh dulu sebelum tayamum. Tapi lebih afdal adalah dia tayamum dulu baru basuh. Boleh insya-Allah. Itu yang perkara yang pertama. Selepas itu dia sapu kepala kan? Sapu kepala. Bila dia nak basuh kaki, sekali lagi kaki ni ada bandage. Lagi satu kali tayamum. Tertib. Jadi dia ada 2 tayamum. Kalau 3 anggota badan, 3 tayamum. Ya, bagaimana sekali lagi? Mula dengan tayamum, ya. Jadi mulakan tayamum tu nak sapu muka dengan debu dekat ke atau apa ya? Just sapu kat tangan je. Tayamum dia mesti satu tepukan bagi muka, satu tepukan bagi tangan. Ya. Kalau tak, tidak sah tayamum. Satu tepukan bagi muka, satu tepukan bagi tangan. Ya. Jadi kita balik kepada ayat ini, kita lihat. Saya ambil masa sikit dan minta maaf ya. Walaupun ini dah masa kita lihat ayat ini, Allah mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin. In kuntum marda aw ala safarin. Kalau sekiranya kamu sakit, marda maksudnya yakni jamak ini bagi orang yang sakit. Kalau sekiranya kamu sakit di sini boleh bawa masuk bandage. Tadi kita mengatakan bandage kan. Ada orang misalnya dia bukan bandage tapi dia sakit kulit. Dia tak boleh kena air. Ini pun tayamum juga. Dia tak semestinya bandage. Ada orang yang misalan dia ada kudis ataupun dia ada macam terkoyak, tangan dia terkoyak sebagai misal. Kalau ada drip semua ondek. Ya. Ada macam ada jarum ondek tak boleh cabutkan drip dia. Ya. Ada plaster. Ya, betul. Jadi kita melakukan tayamum juga. Kita melakukan tayamum. Sebab sebahagian daripada tangan tidak dapat dibasuhi. Itu mengambil hukum bandage. Jadi kalau Allah mengatakan in kuntum marda, kalau sekiranya kamu sakit aw ala safarin, ataupun kamu safar kamu tidak mendapati air, jaa ahadum minkum minan ra'id, kamu keluar daripada tandas, aw lamastumun nisa adalah berkenaan dengan sentuhan di antara lelaki dengan wanita. Saya rasa dulu kita dah membicarakannya. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita berpegang kepada ayat ini. Sebab maksudnya kita mengatakan adalah sentuhan dan bukan persetubuhan. Sebab Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan lamastumun nisa maksudnya persetubuhan. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i kita mengambil makna haqiqah. Makna haqiqah iaitu daripada asal perkataan lams, iaitu sentuhan. Apabila berlaku sentuhan, batal wudu. Falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, lakukanlah kamu tayamum dengan sa'id. Ini seperti mana kita mengatakan sa'id, apa yang keluar daripada tanah. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan hendaklah kamu sapu muka dan tangan kamu daripadanya. Jadi berkenaan dengan tayamum, pertama sekali kita ada niat wajib, niat istibahah. Selepas itu kita ada 2 tepukan, 1 tepukan bagi muka, 1 tepukan bagi tangan. Selepas itu kita ada 1 sapuan bagi muka, 1 sapuan yang dibagi bagi tangan. Dan selepas itu ini kita ada tertib. Kita nak kena sapu muka dahulu, baru ini kita sapu tangan.
Dan tayamum juga ada syarat-syarat sahnya, iaitu kita nak kena melakukan tayamum dalam waktu, dan tidak dibolehkan kita melakukan tayamum ini di luar waktu. Dan satu tayamum bagi satu solat fardu. Kalau kita nak melakukan solat fardu yang lain, maka diwajibkan kita melakukan tayamum sekali lagi. Sebab tayamum ini dia adalah tahara yang lemah. Itu cerita ni. Dia tak sama dengan wudu. Wudu kalau kita nak solat, sekarang kita boleh mengambil wudu, kita boleh solat zuhur nanti, tak ada masalah. Tapi tayamum tak boleh. Kalau sekarang kita melakukan tayamum, kita boleh solat duha. Tapi bila masuk solat zuhur, kita tak boleh menggunakan tayamum yang sama. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah Allah mahu kesusahan yang dibagi kamu. Tidaklah Allah yang mahu kesusahan yang dibagi kamu. Maka semua ini hukum ahkam dimudahkan bagi manusia. Jadi kita kalau tidak ada air, kita boleh menggunakan tanah. Maka tetap dibolehkan kita melakukan salat. Dan salat ini tetap diwajibkan walaupun tidak ada air dan tidak ada tanah. Kalau tidak ada air, tidak ada tanah, macam mana? Apa kita nak buat pula? Sekarang dah masuk ini waktu salat. Adakah diwajibkan kita salat? Satu orang tidak ada air dan tidak ada tanah. Kalau dia tidak ada air dan tidak ada tanah, dia salat tanpa air dan tanpa tanah. Dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Dan diwajibkan dia melakukan qada. Kalau sekiranya dia melakukan salat tanpa air dan tanpa tayamum. Cuma kita dalam mazhab Imam Syafi'i dalam bab tayamum ini agak susah sikit. Sebab ulama kita membicarakan tentang qada. Kadang-kadang diwajibkan kita melakukan qada, kadang-kadang tidak diwajibkan kita melakukan qada. Maksudnya kalau kita melakukan tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air, dan kita melakukan tayamum di sana, tidak diwajibkan kita melakukan qada. Tetapi kalau sekiranya kita melakukan tayamum di tempat yang biasanya ada air, diwajibkan kita melakukan qada. Jadi ini adalah daripada satu perkara ulama kita membezakan. Kalau sekiranya seseorang itu melakukan tayamum sebab tidak ada air, maka dia kena lihat kepada keadaan. Kalau sekiranya dia melakukan tayamum di tempat yang biasanya ada air, seperti di Singapura misalnya, diwajibkan dia melakukan qada. Kalau tidak, ini tidak diwajibkan. Begitu juga dengan bandage, masalah bandage ini. Kadang-kala diwajibkan qada, kadang-kala tidak diwajibkan qada. Ini yang kebiasaannya membuat ini jemaah kita ramai yang ini pening. Tapi kalau saya nak membahaskan ini, dia memeningkan. Jadi mana kita nak? Yang memeningkan ataupun tidak memeningkan? Itu cerita dia. Ya. Sebab bab tayamum ini dia bab yang paling susah dalam ilmu fikih. Paling susah. Sebab yang peningnya adalah soalannya, lepas kita dah tayamum, dah solat, semua dah bagus, kita menanyakan soalan, ini solat adakah diwajibkan saya solat sekali lagi? Ataupun tidak diwajibkan saya solat sekali lagi? Satu orang kalau dia ada bandage, jadi misalnya setelah ini dia melakukan solat, dia tayamum semua, adakah diwajibkan dia i'adah? Yang ini maksudnya solat sekali lagi setelah dia dah tak ada bandage? Ataupun kita mengatakan yang ini sah solatnya? Ini yang bahasa ini yang agak panjang. Jadi saya rasa kalau kita nak bahaskan ini pun kita postpone lah ya. Siapa ada soalan sebelum kita berhenti? Ya saya? Ya. Ya betul. Kalau gelang kaki dia tak macam melekat kepada kulit. Jadi air boleh apa? Boleh lalu sah. Oh. Tak, dia kena lihat kepada jenis gelang kaki. Kalau gelang kaki itu dia melekat kepada kulit, air tak boleh sampai, maka wajib dia kena buka. Tak buka ataupun dia gerakkan. Ya saya.
Ya. Ya, berkaitan dengan keadaan seperti ini, kalau dia satu badan bandage, kan, satu badan bandage, soalannya adalah dia boleh ke melakukan itu? Dia mesti ada orang yang membantunya. Sebab kalau kita mengatakan tangannya bandage, kaki bandage, mukanya tak ada bandage. Memang kalau kita mengatakan wajib dia basuh muka dia, selepas itu dia tayamum. Tapi sekarang soalannya, adakah dia mampu melakukan sedemikian? Dia hanya akan mampu melakukan sedemikian kalau ada orang boleh membantunya. Tapi kalau tidak ada orang yang dapat yang membantunya, dia melakukan solat huma waktu. Itu pula dah kirakan solat huma waktu. Dan solat huma waktu wajib dia kena i'adah. Kena solat sekali lagi apabila dia dah pulih. Jadi kalau dia dalam hospital selama 3 minggu, selepas itu dia keluar hospital misalnya, dia pelan-pelan dia melakukan qada 3 minggu. Dan tidak diwajibkan dia qada dengan spontan sebab dia ada keuzuran. Tapi kalau sekiranya ada orang boleh bantu dia dan boleh basuh mukanya, lepas itu melakukan tayamum, maka sah. Sekarang dia keadaan dia tangan dia bandage. Ya, kepala pun sama. Jadi dia kena tayamum 2 kali. Satu tayamum bagi kaki, kalau kaki ni boleh basuh tak perlu tayamum. Bandage kena tayamum. Tak, muka dia basuh, kan? Lepas itu tangannya dia tayamum, kan? Kepala dia boleh sapu, kan? Kepalanya, sebab kepala dia seperti mana kita mengatakan minggu lepas, dia sebahagian daripada kepala. Jadi kalau dia boleh masukkan misalnya tangannya sapu kepala, dah mencukupi. Jadi dia tak perlu melakukan tayamum bagi kepala. Jadi dia hanya tayamum bagi kaki saja. Tangan dengan kaki. Kalau dalam keadaan seperti ini, dia 2 tayamum. 2 tayamum ini clear, 2 tayamum, satu tayamum, satu tepuk untuk muka, satu tepuk untuk tangan. That's 1 tayamum. Ya. Ya, betul. Kaki another set. Kalau yang lelaki sakit kita nak bantu, dia bantu kena orang lelaki lah. Macam dia tak anak pun. Ya, betul. Ya, betul. Supaya wuduk ni tidak batal. Tapi kalau sekiranya tidak ada orang lain, kalau ada mahram, kita boleh taklid daripada mazhab Hanafi. Kita ikut mazhab Hanafi yang mengatakan tidak membatalkan wuduk di antara lelaki dengan wanita. Tapi kalau kita ada mahram, kita suruh mahram. Tapi kalau suami kita ambilkan, okay ke? Apa dia? Kalau suami kita yang ambilkan, kita Kalau dia boleh melakukan itu, ya. Kalau tak kita ikut kepada pendapat mazhab Hanafi. Sebab berkenaan dengan sentuhan lelaki wanita ni kita ada khilaf. Jadi kita boleh ikut kepada pendapat Hanafi sebab ini keadaan ketara. Ya saya? Bukan, mazhab Hanafi dengan kita sama. Dalam tayamum tidak ada perbezaan. Yes. Kita mesti niat taklid. Ya, betul. Okey, boleh insya-Allah ya. Saya dah agak dah, ini bab tayamum mesti ada pada soalan. Jadi kalau berkenaan dengan tayamum ini, jadi kita sentiasa nak kena ada ini apa, abuk. Abuk pula, bukan abuk. Ni apa, debu. Abuk lain macam ya. Kita sentiasa ada debu. Kita letak dalam botol misalnya. Kalau sekiranya orang yang kena bandit dan sebagainya, ini semua nak kena ada dalam beg.
Jadi tiap-tiap kali nak salat, kita boleh melakukan sedemikian. Apa dia? Ya, dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak kira itu sebagai ini. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka ada kelonggaran sikit dalam perkara ini. Ya. Itu kita mengatakan kalau last resort. Kalau tak ada apa-apa lagi, kan last resort kita melakukan sedemikian. Ya, saya. Ya. Tak boleh. Ini debu pun kita ada debu mustakmal. Kita ada air mustakmal, kita ada debu mustakmal. Jadi debu mustakmal maksudnya debu yang melekat kat muka kita ni, dia kalau jatuh tu mustakmal. Kita tak boleh pakai dia balik. Jadi bila kita nak sapu muka, jangan kita sapu dekat tempat. Sebab semua nanti jatuh balik. Jadi kita sapu luas sikit kan. Lepas tu bila kita tepuk kat tempat lain. Untuk selamat. Selamat ini daripada apa? Daripada debu mustakmal. Dan debu juga kita tak boleh bercampur dengan benda-benda yang lain. Tak boleh bercampur dengan gula ke, tak boleh bercampur dengan benda-benda yang lain. Sebab kalau dia dah bercampur, dia bukan debu. Jadi tidak dibolehkan kita menggunakannya untuk bersuci. Sebab zaman sekarang semua kita lihat asal boleh orang sekarang nak buat bisnes, macam-macam benda dia buat. Debu dia boleh campur dengan sabun pula. Sebab apa dia fikirkan kalau sabun itu bau sedap sikit. Kalau debu, la ilaha illallah kan, bau apa kan debu kan. Tapi kita letaklah bedak sikit. Jadi orang bila nak melakukan tayamum ibarat ini meletak makeup ke apa, tak tahu benda. Ini sebab kita mengatakan tidak sah. Debu dengan apa? Dengan bedak yang dijual di luar sana, ini menyebabkan ibadat yang tidak sah. Ini bukan debu, ini mengambil hukum bedak. Begitu juga debu bercampur dengan sabun. Orang yang kena sertu. Dekat luar sekarang ni jual debu sabun kan. Ini semua tidak sah. Kita gunakan benda seperti ini bukan sertu. Dan sertu yang wajib kita menggunakan tanah asli. Ini yang Nabi SAW mengatakan. Sebab kalau kita dah campur dengan benda lain, hukum dia berbeza. Jadi ini juga perkara kita nak kena jaga. Sebab kat luar sana macam-macam orang jual macam-macam benda. Mereka mungkin niat baik, tapi dalam masa yang sama juga, sebab ini bisnes kan. Tapi masalahnya dia bercanggah dengan hukum. Dia bercanggah dengan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu